Bantuan pengurusan jenazah RM5,000 dan bantuan wang ihsan RM1,000 diumumkan. Amaran status bahaya sungai-sungai di Pahang dikeluarkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zabri. Berita wilayah akan melintas langsung dari Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak. Hari ke-7 banjir hari ini. Kami kekal memberikan maklumat langsung kepada anda dari lokasi-lokasi terjejas banjir seluruh negara. Terus setia bersama Berita Wilayah. Status air sungai di Paras Bahaya dan Paras Amaran dikeluarkan kepada 4 daerah melibatkan Bara, Maran, Temeloh dan Pekan. Berikutan itu, penduduk sekitar kawasan terbabit dinasihat bersiap sedia dan berwaspada. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dalam satu kenyataan memaklumkan setakat pukul 11 pagi tadi, paras air Sungai Pahang di kawasan Jabatan Sungai Berah dan Waterfront Berah serta kawasan Sungai Kundang, Maran berada pada paras bahaya. Status bahaya turut diletakkan di kawasan Lubuk Pasu dan Kuala Kerau, Temeloh. Manakala kawasan Paloh Hinai, Pekan diletakkan dalam status amaran berikutan kenaikan paras air Sungai Pahang. Orang ramai diingatkan bersiap sedia dan patuh arahan pihak berkuasa. 10 kawasan dikategorikan sebagai kritikal di sekitar Lembah Kelang yang memerlukan proses mitigasi. Ia hasil pemantauan Jabatan Mineral dan Geosains, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli terhadap cerun dan bukit di 35 kawasan. Antara yang dikategorikan kritikal adalah di Kampung Palimbayan Sungai Penchala, Taman Nusa Subang, Apartmen Teratai, Jalan Bunga Anggerik Taman Melawati dan Taman Duta Sri Duta 1. Jabatan Mineral dan Geosains telah membuat penilaian bermula 20 hingga 22 Disember dengan beberapa arahan pengosongan rumah bagi penduduk yang berada di kawasan terjejas. Sementara itu, terdapat 137 lokasi jalan-jalan yang masih lagi ditutup melibatkan 4 negeri iaitu di Pahang 120 lokasi, Negeri Sembilan 2 lokasi, 3 lokasi di Kelantan dan di Selangor 12 lokasi. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani memaklumkannya kepada media di Pusat Kawalan Operasi Bencana di Taman Sri Muda Shah Alam, Selangor. Dalam pada itu, laluan dari Gombak ke Karak sudah boleh dilalui semua kenderaan mulai pukul 8 pagi tadi. Pengurus Besar Kanan Ketua Anih Berhad, Ratsimah Muhammad Razi, bagaimanapun mengingatkan pengguna agar berhati-hati di laluan kontra. Laluan kontra itu membabitkan kilometer 77.1 hingga kilometer 77.8 dan kilometer 77.03 hingga kilometer 68 menghala ke arah timur. Pengguna yang menuju ke Pekan Karak dan mereka yang mahu susur keluar ke Terboloh perlu membuat pusingan U sebelum Plaza Tol Karak. Setakat ini, jalan jenuh ke Karak masih tidak boleh dilalui oleh kenderaan berikutan ada kawasan masih ditenggelami air.
Sementara itu, bagi jalan Bentong ke Gua Musang melalui bentang berdekatan College Vocational Kuala Lipis berlaku runtuhan tebing setinggi 7 meter. Jurucakap Jabatan Kerja Raya Pahang berkata laluan hanya dibuka untuk satu lorong sahaja kepada semua kenderaan. Pengguna dari Bentong ke Gua Musang atau sebaliknya boleh menggunakan laluan alternatif melalui Jalan Bercang, Sungai Koyan. Kerajaan Pahang meluluskan pemberian bantuan khas bencana banjir RM500 kepada setiap ketua isi rumah yang terjejas banjir di negeri itu. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail. Sumbangan yang diberi mengikut 4 kategori penerima iaitu penduduk yang berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS dan penduduk terjejas yang tidak berpindah ke PPS tetapi menumpang di rumah saudara mara. Penduduk terjejas yang tinggal di rumah sewa serta mereka yang membuat keputusan untuk tidak berpindah ke mana-mana juga layak untuk menerima sumbangan tersebut. Kerajaan negeri katanya menghulurkan sumbangan berdasarkan kemampuan dan keupayaan kewangan semasa demi meringankan sedikit sebanyak beban penduduk terjejas. Cuaca di daerah Kuantan semakin baik dan terdapat segelintir penduduk mengambil peluang membersihkan kediaman masing-masing. Biarpun begitu, 57 buah PPS masih dibuka di daerah itu. Perkembangan lanjut bersama wartawan Ayu Nurehan Saleh. Ayu. Baik, terima kasih rakan tugas. Saya kini berada di perkampungan Bukit Songkol Maju yang mana ketika ini penduduk yang terjejas banjir telah melakukan kerja-kerja mencuci rumah mereka di perkampungan ini. Untuk perkembangan lanjut bersama saya ketika ini ialah penduduk terjejas banjir, Encik Zulkarnain Zamri. Apa khabar Encik? Khabar baik. Baik Encik, saya difahamkan pada hari Sabtu lalu kejadian banjir itu telah berlaku di perkampungan ini dan Encik telah pun dipindahkan ke SK Tunku Aziza. Jadi mungkin Encik Zulkarnain boleh ceritakan pengalaman pada hari Sabtu hari itu. Maknanya pengalaman hari Sabtu tu air dia naik terlalu mendadak. Sedangkan kita orang tak dapat nak kemas apa yang boleh diselamatkan sahaja. Air pada mana? Air dia berperingkat. Ada pada lutut dan sampai sampai ada satu tahap tu parah pinggang. Jadi berpindah ke SK Tunku Azizah tu bagaimana prosesnya? Memang kesedaran sendiri atau macam mana? Kita kesedaran kita sendirilah. Makna penguat kuasa pun ada beritahu tolong berpindahlah cari tempat yang selamat. Barang-barang banyak tak yang kerugian ataupun banyak yang kena lumpur dan, akibat daripada banjir ni? Barang-barang banyak yang kena lumpur. Kita pun tak tahu kos kerugian berapa. Baik, terima kasih Cik Zulkarnain. Okey, Cik Zulkarnain sebenarnya tidak bersendirian. Sebenarnya di sebelah kiri saya ini juga ada isterinya iaitu Puan Nora Hamzah. Apa khabar Puan Nora? Baik. Jadi Puan Nora ini sebenarnya merupakan seorang tukang jahit. Jadi mungkin Puan Nora boleh ceritakan keadaan mesin jahit ataupun peralatan-peralatan yang lain. Macam mesin jahit tu memang saya letak atas kerusi lah kan. Macam baju customer tu saya mula-mula agak-agak letak paras lutut je. Tapi memang masa tu dah tak ingat dah. Memang selamatkan mesin jahit dulu. Dah hari ke malam lah. Tengah air dah naik mendadak. Habis lah semua baju customer. Mana yang boleh selamat lah. Jadi nak maklum ke pelanggan tu macam mana? Customer sendiri WhatsApp saya. Kalau macam dah tak ada rezeki tak apa. Jangan susah hati lah. Kebanyakan customer macam tu lah. Dia faham keadaan kita kan. Baik, terima kasih Puan Nora. Baik, apapun semoga Cik Zulkarnain dan isterinya Puan Nora tabah dalam menghadapi ujian yang dilalui ini. Dan apapun di mana sahaja kita berada, semoga kita patuh dengan SOP kerana COVID-19 masih belum pulih. Baik, itu sahaja daripada Pahang. Kembali bersama rakan tugas, silakan.
Terima kasih Ayu atas perkembangan itu. Kemaskini banjir di Perak. Situasi semasa banjir di daerah hilir Perak ketika ini tidak menunjukkan perubahan ketara. Namun berlaku penurunan penduduk terjejas. Ramai 182 penduduk daripada 52 keluarga masih berlindung di 2 pusat pemindahan sementara PPS. PPS di Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan MPTI menempatkan 36 keluarga dengan jumlah penduduk seramai 109 orang. Sementara itu di PPS Dewan Sekolah Menengah Ta Abdul Rahman Talib SMAD mempunyai seramai 73 penduduk daripada 16 keluarga. Menepati konsep keluarga Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia memainkan peranan menjalankan misi bantuan banjir di Jelebu Negeri Sembilan. Nurul Ashrikin Harun di Kampung Renal, Kuala Kelawang, Jelebu ada laporannya. Teruskan. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Kampung Renal Jelebu bagi mengikuti kerja-kerja pembersihan pasca banjir yang digerakkan oleh skuad sukarelawan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM, dan bersama-sama saya ketika ini ialah Setiausaha Bahagian Kawalan dan Pematuhan KKMM, Encik Kamarudin Abdul Rani. Apa khabar Encik Kamarudin? Khabar baik, baik. Terima kasih Cik Din. Baik, Cik Din, bagaimana tercetus penubuhan skuad sukarelawan KKMM ni dan pihak mana yang melibatkan diri dalam skuad ini? Okey, untuk skuad sukarelawan KKMM, ia bermula ketika kita mengadakan mesyuarat pada hari Ahad yang lepas, di mana idea itu tercetus daripada YB Menteri Komunikasi dan Multimedia sendiri dan yang bahagia Datuk Seri KSU, supaya skuad sukarelawan ini ditubuhkan bagi menyelaras bantuan yang berkaitan dengan banjir lah. Jadi antara agensi yang telah terlibat di dalam skuad sukarelawan ini ialah kaki tangan kementerian sendiri, kemudian daripada MCMC, daripada MDEC, daripada MINIC, daripada Bernama, daripada RTM dan juga daripada Finas lah. Jadi keseluruhan sekarang yang kita ada lebih kurang 150 orang sukarelawan lah keseluruhannya. Boleh Cik Din kongsikan misi bantuan banjir pada kali ini? Okey, untuk misi bantuan banjir pada kali ini kita telah bermula selepas kita bermesyuarat pada hari Ahad yang lepas. Kita telah berjaya mendapat sumbangan 2,000 kotak kasih yang telah diuruskan oleh pihak MyCV lah. Jadi daripada 2,000 kotak kasih itu untuk hari Isnin dan Selasa kita telah berjaya selesaikan, di mana agihan telah dibuat ke PKOB, PKD yang berkenaan, dan juga kita telah membuat agihan sendiri kepada pihak-pihak yang memerlukan lah. Memang dedicated target group kita buat. Dan untuk pasca banjir kita telah bermula pada hari inilah untuk kerja-kerja pembersihan rumah lah, bagi memastikan masa-masa banjir itu boleh selesa dalam kehidupannya. Cik Din, sasaran individu ataupun golongan yang boleh diberi bantuan oleh skuad sukarelawan KKMM? Okey, buat masa sekarang kita tumpukan kepada kaki tangan kita. Ada lebih kurang 392 orang yang terlibat di seluruh Malaysia lah. Walau bagaimana pun tumpuan kita di kawasan Selangor dan juga kawasan berhampiran lah, seperti di Negeri Sembilan ni. Dan mungkin kita akan memperluaskan kita punya usaha ni ke negeri-negeri di Pantai Timur lah apabila sampai masanya. Baik, terima kasih Cik Din. Okay, terima kasih. Baik, sekian dahulu langsung dari Negeri Sembilan, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Syikin. Permudahkan urusan bantuan kepada semua penduduk terjejas banjir. Itu pesanan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali kepada pihak yang bertanggungjawab menyelaras bantuan kepada penduduk terjejas. Saya mohon disegerakan pemberian ini secepatnya mungkin, kalau boleh sebelum mereka di PPS, Pusat Pembinaan Sementara tu kita dah kenal pasti, kita serahkan bantuan tu. Bila dia dah balik ke rumah dengan kewangan yang ada tadi, bolehlah dia beli alat peralatan yang bagi membantu dia orang untuk mengusirkan rumah dan sebagainya.
Datuk Seri Sulaiman turut mengarahkan pegawai daerah dan pihak berkaitan mencatat maklumat terperinci penduduk terjejas banjir bagi urusan bantuan lain. Beliau memaklumkannya di Seri Negeri Air Keruh. Mengulas lanjut, Datuk Seri Sulaiman juga meminta pihak berkuasa tempatan, Jabatan Pengairan dan Saliran serta agensi berkaitan segera turun padang membantu pembersihan pasca banjir khususnya di kawasan awam. Kerajaan Negeri Melaka sentiasa menitik beratkan penduduk terjejas banjir di negeri itu. Antara yang diberi perhatian, masalah emosi dialami penduduk terjejas dengan menyalurkan khidmat kaunseling. Laporan lanjut bersama wartawan Nur Syafina Sari di Melaka. Terima kasih. Apabila banjir melanda, pastinya ramai yang terkesan dan memerlukan bantuan bukan sahaja dari segi barangan keperluan asas, malah juga kaunseling untuk memulihkan semangat mereka. Oleh itu, pastinya perkhidmatan ini disediakan oleh kerajaan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan perkhidmatan ini, kita bersama dengan Esko Hal Ehwal Wanita, Pembangunan Keluarga dan Kebajikan Negeri Melaka, Datuk Kasum Nordin. Terima kasih Datuk bersama kami. Datuk, boleh tak terangkan kepada kami, kongsikan berkenaan perkhidmatan yang disediakan kepada bangsa banjir ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili Esko Wanita Pembangunan dan sebagainya. Okey, memanglah banjir adalah merupakan satu tanggungjawab saya yang harus saya jalani sebagainya. Okey, berkenaan dengan kaunseling ni lah. Bila kita cerita pasal kaunseling ni, memang kita JKM ada menyediakan intervensi kaunseling kepada pemangsa-pemangsa banjiri secara perseorangan dan juga berkelompok. Caranya ada banyaklah salah satunya kepada kanak-kanak. Selalunya yang terkesan ni kanak-kanak, keluarga, ibu bapa di situ. Tapi kita ada pegawai-pegawai kita yang ditugaskan khas untuk menjadi kaunselor kepada mereka ni. Salah satu aktiviti yang paling simple dan memeriahkan, hanya nak melekakan kanak-kanak ni daripada boring dan sebagainya, adalah pertandingan mewarna, lukisan dan sebagainya. Di situ, dan juga diadakan tayangan wayang seperti pacak wayang, simple punya cerita-cerita yang memeriahkan untuk kanak-kanak. Dan kepada ibu bapa sendiri, orang-orang dewasa, juga kita adakan aktiviti colouring untuk ibu bapa tetapi secara lebih detail lagi. Itu sedikit tak sebanyak yang dilakukan oleh JKM. Selain daripada kita menyediakan kit makanan dan sebagainya lah. Ini yang mampu JKM lakukan. Dan saya dapati kaunseling ni memang cukup memeriahkan. Ya, apabila tibanya pegawai-pegawai kita, mereka dah bersedia memberi interaksi yang begitu baik. Jadi saya rasa JKM ni tak ada masalah lah. Kita tugas kita hanyalah membantu dan memberi yang terbaik mungkin untuk mangsa-mangsa banjir yang ada di negeri Melaka khususnya. Baik. Datuk, mungkin ada nasihat kepada mereka yang mengalami masalah ini untuk berjumpa dengan wakil-wakil JKM lah, dan juga nasihat kepada mangsa-mangsa banjir itu sendiri. Saya rasa dengan perkhidmatan yang begitu baik yang disediakan oleh JKM ni tak ada masalah. Kami di setiap tempat PPS ni, tempat mangsa banjir di itu kan, memang ada saja pegawai-pegawai kita di situ. Dan dari situ mereka berinteraksi antara pegawai dan juga daripada JKM, pejabat JKM itu sendiri. Jadi tidak ada masalah langsung dari segi perkhidmatan yang disalurkan daripada pihak JKM itu sendiri. Nak bagi tahu nasihat kepada pemangsa banjir ni ialah orang kata kita merancang, tapi rancangan Allah tu lebih dari segala-galanya. Jadi banyakkanlah bersabar, dan insya-Allah kalau kita sebagai seorang pemangsa banjir, kita bukan keseorangan. Kita ada kawan-kawan, kita ada JKM dan ada saja yang nak membantu. Alhamdulillah, itu yang mampu saya katakan. Kena banyak bersabar. Okey, terima kasih Datuk bersama kami. Jadi dalam musim banjir ini, pastinya anda perlu menjaga keselamatan diri dan mengawasi keluarga supaya tiada risiko bahaya. Jadi saya kira setakat ini saja dari Melaka. Kembali ke Angkasa Poli, silakan. Terima kasih Finas atas perkembangan itu. Perkembangan banjir di Kelantan, hanya jajahan Pasir Mas yang masih terkesan banjir apabila 1,521 penduduk daripada 516 keluarga berlindung di 8 PPS.
Laman info bencana banjir JKM melaporkan setakat ini PPSSK Tok Deh menyaksikan penduduk paling ramai terjejas iaitu 458 orang, diikuti SK Kubang Kual 325 orang, SK Gual Periuk 279, SK Gual Tinggi 160, PPS Putat 7 85 dan SK Sri Kiambang 80 penduduk terjejas. Sementara itu Masjid Mukim Padang Licin menempatkan 69 orang dan SK Kedai Tanjung 65 orang. Setakat ini 3 laluan di Pasir Mas masih ditutup kepada semua kenderaan. Jalan terlibat Jalan Benggalan Rakit, Batu Karang, Jalan Balai Polis Jeram Perdah kilometer 0.77 dan Jalan SK Gual Tok Deh. Kesemua sungai utama kini berada paras normal. Sebagai langkah berjaga-jaga, kita ikuti laporan cuaca semasa dari Jabatan Meteorologi bersama Syazwani Yahya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, pada ketika ini, Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan-kawasan perairan yang bertanda kuning sehingga 26 Disember nanti. Dan di sepanjang tepi amaran, kelajuan angin boleh mencapai sehingga 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter. Namun demikian, menjelang 26 Disember nanti, Malaysia menjagakan keadaan angin yang lebih kencang di sekitar kawasan perairan Laut Cina Selatan, termasuklah kawasan perairan pantai timur semenanjung Malaysia. Selain itu, Malaysia turut menjagakan hujan berpotensi untuk berlaku secara berterusan melibatkan Johor Timur, Sabah Timur serta bahagian barat negeri Sarawak menjelang 28 Disember nanti. Oleh itu, ramai dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dan sentiasa peka dengan ramalan dan amaran yang dikeluarkan Malaysia. Seterusnya, kita perhatikan paparan imej gema radar terkini di mana hujan berserta ribut petir kini diperhatikan di negeri Terengganu, Johor serta pesisiran negeri Pahang. Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Manakala bagi Sabah dan juga negeri Sarawak, hujan di 1-2 tempat kini diperhatikan di hampir ke semua bahagian bagi kedua-dua negeri dan dijangkakan mampu untuk berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wani Yahya. Assalamualaikum. Selaras keprihatinan Kerajaan Persekutuan berikutan bencana banjir luar biasa yang berlaku di seluruh negara, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Isnin lalu telah mengumumkan bantuan wang ihsan BWI sebanyak RM1,000 akan diberi kepada semua ketua isi rumah KIR mangsa yang terjejas sama ada yang berpindah atau tidak berpindah ke pusat pemindahan. Bantuan akan disegerakan agar dapat meringankan beban mereka yang terkesan.
Pemberian BWI terbahagi kepada dua jenis iaitu bantuan RM1,000 kepada semua KIR mangsa yang terjejas dan RM5,000 bantuan pengurusan kematian kepada waris mangsa yang meninggal dunia. Ini diumumkan Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Dr. Aminuddin Hasim di Shah Alam. Jadi kita akan dalam masa hari ini kita cuba dapatkan detail dan insya-Allah kita akan cuba mengawalkan penyaluran sebaik mungkin dalam masa esok dan seterusnya. Dan sejajar dengan arahan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk menyegerakan penganggihan, Kerajaan Negeri sebagai JPBN dimohon kerjasama untuk berbuat demikian juga. NADMA dan Kementerian Kewangan MOF telah mengambil langkah-langkah memudahkan proses permohonan dengan terus menggunakan pendaftaran di PPS sebagai bukti mangsa terjejas dengan bencana tanpa perlu membuat permohonan. Bagi yang tidak berpindah, mangsa hanya perlu mendaftar dengan JPKK, MPKK, Ketua Komuniti, Ketua Kampung atau penghulu di tempat masing-masing. Bagi di negeri-negeri pula, penyaluran peruntukan bantuan dipercepatkan sekaligus membolehkan pengagihan dibuat. Daerah dan agensi di Johor diminta memastikan jentera, peralatan dan persiapan rapi dibuat bagi berdepan situasi luar jangka. Ia susulan laporan laman cuaca dan status aras air di beberapa sungai negeri itu yang meningkat. Menerusi Facebook Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, pihak terlibat juga diminta bersedia untuk digerakkan pada bila-bila masa. Titah baginda semua agensi kerajaan perlu sentiasa memantau situasi terkini untuk memastikan Johor sedia berdepan sebarang kemungkinan. Selain memberi maklumat semasa kepada rakyat dengan cepat sekiranya terjadi perkara tidak diingini. Keadaan banjir di beberapa daerah di Negeri Sembilan yang beransur surut membolehkan penduduk terjejas pulang ke rumah masing-masing. Fokus sekarang memberi tumpuan penuh penyaluran bantuan pasca banjir, terutama yang membabitkan pembersihan kediaman. Paparan lanjut bersama Amir Ashraf Rosidan. Menurut Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Negeri Sembilan, Lieutenant Kolonel Pertahanan Awam Muhammad Syukri Matno, pihaknya berdepan pelbagai cabaran pada fasa ini. Antaranya pembersihan sampah sarap dan lumpur di premis yang terjejas teruk dan mengalami pelbagai kerosakan. Kita menumpukan kepada seluruh kawasan yang terkesan banjir. Semalam kita telah pun mengadakan operasi di Port Dickson dan juga di Rembau. Hari ini kita gerakkan di daerah Seremban dan juga di daerah Jelbu. Sebelum-sebelumnya juga kita telah gerakkan di Seremban di kawasan Ampangan. Sementara itu, anggota terlibat membantu sedaya upaya mereka agar kediaman dapat diduduki dengan cepat dan penduduk terjejas berasa lebih selamat. Saya sebagai wakil Sispa APM rasa terpanggil untuk datang tolong pakcik dekat kawasan sini. Rumah dia teruk jugalah, penuh dengan lumpur-lumpur. Kesian jugalah sebab dia orang sepasang suami isteri je. Saya rasa betul lah dipilih sebagai anggota tentera yang terpilih untuk masuk program Jiwamurni ini untuk membersihkan, bantu orang kampung membersihkan rumah yang terlibat dalam bencana banjir kan. So saya pun turut rasa simpati juga dengan nasib yang menimpa penduduk-penduduk kampung ni kan. Sejumlah RM6.45 juta pembiayaan disalurkan Majlis Amanah Rakyat MARA tahun ini kepada 8 usahawan terpilih menerusi program pembangunan usahawan automotif MARA Petronas PUMP. Menurut pengurusi MARA, Datuk Seri Panglima Azizah Muhammad Dun, ia merupakan inisiatif MARA membangunkan usahawan dalam industri automotif negara yang sedang berkembang pesat. Perintis PUMP yang mula dibangunkan awal tahun ini membabitkan 29 usahawan pengusaha bengkel kenderaan. Namun, hanya 8 sudah mendapat pembiayaan iaitu di Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan, Perak dan Selangor. Tahun hadapan kita sediakan
10 juta lagi peruntukan khusus untuk yang berkaitan dengan PAM ini, ya. Dan ini adalah satu usaha lagi kita untuk kita kata orang diversifykan bisnes-bisnes ataupun jenis keusahawanan yang kita sokong di MARA. Program PUMP merupakan kerjasama antara MARA dan Petronas Dagangan Berhad dengan pembukaan beberapa outlet Petronas Auto Expert dan Auto Service oleh usahawan Bumiputera terpilih untuk mengembangkan perniagaan mereka. Dia satu program yang amat baguslah untuk membantu usahawan macam kami untuk meningkatkan lagi, mengembangkan lagi perniagaan lah. Sebab untuk set up Petronas Auto Expert ni menggunakan satu modal yang agak besar. So bila MARA inject modal apa semua, so kami rasa amat bertuah lah. Alhamdulillah, saya mendapat suntikan sebanyak RM1 juta untuk 3 outlet di Putrajaya, di Cyberjaya dan insyaAllah di Kepala Batas Bertam, Kepala Batas Palah. Okay. InsyaAllah dalam masa 3 bulan ke 4 bulan ni akan komplit untuk 3 outlet ni. Program Kebun Komuniti menyediakan peluang kolektif kepada komuniti setempat untuk berkebun sambil berekreasi bagi menghasilkan produk makanan sendiri. Menurut Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seremban MBS, Datuk Masri Razali, program yang diusahakan itu bukan sahaja mampu menjana pendapatan tambahan sekaligus dapat mengurangkan kos hidup, malah memperoleh produk tanaman yang segar. Banyak macam mana saya katakan tadi, faedah-faedahnya bukan setakat segi rekreasinya, tapi hasil-hasil tanaman ni boleh banyak membantu komuniti setempat dalam kita memastikan sama ada segi pengurangan kos ataupun kita dapatkan produk-produk yang lebih baik, yang lebih segar, dan ini merupakan satu usaha-usaha yang saya rasa kita patut bersama-sama membantu dalam hal ini. Beliau berucap pada majlis perasmian program Kebun Komuniti Taman Semarak Nilai. Program Kebun Komuniti merupakan satu inisiatif kejiranan di bawah program Bandar Rendah Karbon MBS. Sehingga kini, 5 lokasi kebun telah didaftarkan di bawah program berkenaan. Sekian paparan dari Negeri Sembilan, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Amir Ashraf. Kerja baik pulih menara telekomunikasi yang terjejas akibat banjir di Selangor kiat dijalankan. Usaha tersebut dilaksana Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama syarikat-syarikat telekomunikasi. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, setakat semalam sebanyak 342 menara telekomunikasi terkesan di Selangor. Daripada jumlah itu, 153 menara telah berjaya beroperasi semula, manakala 189 menara masih dibaik pulih. Antara kekangan yang dihadapi dalam menjalankan baik pulih tersebut termasuk halangan akses ke lokasi menara selain bekalan elektrik yang telah diputuskan oleh Tenaga Nasional Berhad TNB bagi tujuan keselamatan penduduk. MCMC juga telah berbincang dengan Persatuan Radio Amateur untuk mendapatkan bantuan perkhidmatan radio amateur sebagai saluran perhubungan alternatif bagi kawasan yang terkesan. Kini beberapa sistem radio amateur telah mula beroperasi dan ditempatkan di beberapa kawasan yang terjejas teruk. Fokus Negeri di bawah payung meninjau keadaan penduduk Kampung Sugut Penampang yang terkesan dengan banjir besar September lalu. Langsung bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Rita. Benar Nurul, sebelum itu kita terarah kepada kemajuan ekonomi di negeri ini. Sabah menjadi negeri ketiga merekodkan nilai pelaburan berkaitan sektor pembuatan terbesar di negara ini iaitu berjumlah 4.4 bilion ringgit. Kedudukan tersebut selepas Kedah 42.6 bilion ringgit dan Selangor 4.6 bilion ringgit yang direkodkan sepanjang separuh tahun ini.
Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata jumlah tersebut melibatkan 7 pelaburan yang disahkan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA mempengerusikan kali kedua Lembaga Pengarah Invest Sabah Berhad ISB di Menara Kinabalu. Datuk Haji Jimahu, semua pihak perlu memainkan peranan menggandakan usaha untuk menjadi lebih produktif pada tahun hadapan. Beliau turut meminta agar lebih banyak kerjasama antara kerajaan negeri dengan agensi persekutuan dapat dilaksana dalam memacu agenda pelaburan Sabah. Datuk Haji Ji yang juga Menteri Keuangan turut mengingatkan ahli Lembaga Pengarah ISB agar mengurangkan karena birokrasi kerana langkah berkenaan boleh memaksa pelabur untuk beralih ke tempat lain. Jelasnya setiap perancangan pembangunan dalam Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ mestilah menjadi panduan ke arah agenda pembangunan Sabah masa kini. Masyarakat di kawasan Kampung Sugut Pinampang masih lagi mengalami trauma akibat banjir besar yang berlaku pada September tahun ini. Rata-rata yang ditemui menyuarakan mengenai kerja-kerja pembaikan rumah masing-masing selain kehilangan harta benda. Tinjauan RTM di lokasi turut mendapati kerja-kerja pembersihan sungai giat dilaksanakan. Beberapa penduduk sedang membina semula rumah kediaman sementara jalan raya, bekalan elektrik, air dan telefon telah disambung semula. Itu perasaan masih ada kekal trauma lah. Kita masih nampak kita punya tapak rumah yang tinggalan hanyut. Memang sedih lah. Kami dijanjikan dengan bantuan rumah PPRT dan kami masih menunggulah sekarang. Dari sejak itu sangsara kami membersihkan kawasan kami ini dan kereta saya yang sedia Nusana sekarang pun tidak boleh pakai sudah sejak itu banjir. Saya harap-haraplah kerajaan akan pakai dengan kesengsaraan kami dan kerugian kami. Dari sejak kejadian itu memang kami banyak menerima sumbangan bantuan dari banyak persatuan NGO. Sebenarnya orang-orang kami masih perlukan air bersih lah. Walaupun kami tidak meminta, tapi setiap kali ada yang ingin memberi, kami terima. Banjir lumpur yang telah melanda Kampung Sugut Pinampang pada bulan September lalu telah mengakibatkan hakisan tanah serta kemusnahan harta benda. Walaupun beberapa bulan telah berlalu, kerja-kerja pembersihan dan pembaik pilihan masih giat dilakukan oleh penduduk di kampung ini. Rozali Jus melaporkan dari Kampung Sugut Pinampang untuk Berita RTM. Sementara itu, rata-rata penduduk di Kampung Sugut Pinampang lebih memilih untuk berbelanja berdasarkan keperluan utama sahaja berbanding perayaan Krismas sebelum ini. Bagi mereka, makanan asas, pembaikan tempat tinggal, barangan kesihatan dan kenderaan adalah keutamaan. Memang menyedihkan. Memang jauh perbezaan. Dan sekarang ini pun masih sedih. Memang tengok keadaan sekeliling di rumah saya ini pun ada dinding itulah itu memang sedih. Saya berharap ada yang dapat membeli bantuan lah yang ikhlas. Itulah harapan Uncle tuh. Perasaan saya lepas banjir itu kan, kalau macam tahun lalu kami beli hiasan begitu, tapi sekarang kami beli untuk keperluan. Perasaan macam tidaklah excited macam yang tahun-tahun lalu kan. Kalau ini tahun kami lebih kepada bersederhana. Saya punya perasaan sedih lah. Sebab sebelum banjir tu asal Christmas, memang kami akan buat perhiasan lah. Persediaan Christmas, seperti lampu Christmas macam tu. Tetapi lepas banjir ni, kami tidak dapat libat macam tu lah. Sebab kami punya duit lebih diperlukan untuk membuat rumah baru lah. Kejadian banjir besar dan berlumpur yang berlaku pada 15 September lalu telah menyebabkan penduduk kampung di Sugut Pinampang kehilangan tempat tinggal selain musnah harta benda. Toleransi, hormat menghormati serta bertanggungjawab memelihara perpaduan yang dikecapi selama ini. Justru konsep keluarga Malaysia begitu sebati di hati masyarakat Sabah meskipun kaya dengan kepelbagaian etnik, budaya maupun perbezaan anutan agama. Perbezaan politik itu. Menerusi sambutan setiap perayaan juga jelas dengan penglibatan ramai dalam masyarakat menunjukkan kesedaran dan perasaan muhibah antara satu dengan yang lain.
Di antara masyarakat di Sepanggar khasnya ya pada malam ini, dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Merry Christmas. Fantastic. I see multiracial, I see multi-religion, I see everybody come together to celebrate Christmas under the leadership of Dato' Yaakob Khan. Majlis Malam Mesra ini dianjurkan Persatuan Kadazan Dusun Murut dan Rungus bagi Parlimen Sepanggar. Masih mengenai sambutan Christmas di Sabah, di Pitas meskipun disambut sederhana selain mematuhi prosedur operasi standard SOP, namun tetap terasa kemeriahannya. Selain bertanya kabar, majlis tersebut membolehkan pemimpin mendengar sendiri keperluan masyarakat secara bersemuka. Pitas Negeri Sabah adalah contoh untuk keluarga Malaysia. Kerana kita semua boleh duduk semeja, tidak kira agama, budaya dan keturunan. Malahan dalam politik pun kita ketepikan bahawa apa juga kepercayaan kita dalam politik, dalam perayaan kita boleh duduk bersama. Dan begitu juga perayaan-perayaan lain yang berlaku di daerah Pitas ini memang kita rayakan bersama. Dan Alhamdulillah konsep ini masih lagi teguh, kuat di daerah ini. Terima kasih kepada seluruh jawatan kuasa pelaksana yang bertugas lumus menjayakan program ini dengan jayanya dengan satu matlamat iaitu Sabah Maju Jaya dan keluarga Malaysia. Sambutan Natal Daerah Pitas 2021 diserikan dengan acara memotong kek, persembahan kuaya dan persembahan artis undangan. Baik, sekian laporan langsung dari Sabah. Sayangi keluarga, ambil ujian kendiri sebelum menziarahi keluarga. Saya Rita Alusius Malik, kembali bersama Nurul. Silakan. Saudara, kita terus ke Sarawak, bumi kenyalang. Antara tumpuan hari ini, penduduk di Kuching khasnya diingatkan bersedia hadapi perubahan angin monsun. Silakan Vanessa Mering. Vi? Ya Nurul, penduduk di Sarawak diingatkan untuk bersedia menghadapi perubahan angin monsun khususnya penduduk di Kuching. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Sarawak, Kolonel Mohtar Samad berkata, kehilangan nyawa khususnya sepanjang menempuh situasi itu boleh dielakkan jika semua pihak bertindak pantas. Mereka cuba meredah air yang deras dengan harapan air ataupun jalan itu tidak terlalu dalam. Dan itu kebanyakan berlaku ketika itu yang menyebabkan kematian berlaku. Dan kita cuba elakkan benda itu berlaku di Sarawak. Ditemui RTM di Kuching, beliau mendedahkan pihaknya telah menempatkan seramai 1,200 anggota APM dalam keadaan bersedia bagi menghadapi banjir luar jangka. Ramalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia semalam turut mendedahkan perubahan angin monsun dijangka berlaku bermula Isnin minggu depan sehingga hujung tahun ini. Jadi di Sarawak, kali ini kita akan bekerjasama dengan agensi-agensi lain khususnya di pejabat daerah serta di agensi penerangan pihak media khususnya pihak ATM sendiri khususnya. Bagi menghadapi situasi itu, kerajaan negeri telah menyediakan sejumlah 19 pangkalan hadapan bagi tujuan pengagihan bantuan kilat. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg hari ini menghadiri majlis pengebumian kakaknya Allahyarhamah Dayang Mastijah Tun Openg. Pengebumian dilakukan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching. Allahyarhamah Dayang Mastijah meninggal dunia pada usia 89 tahun kerana sakit tua di kediamannya di Seri Minangkabau 1, Jalan Muhibah, Kuching malam tadi. Allahyarhamah merupakan anak kedua daripada 10 adik-beradik. Kemenangan gabungan Parti Sarawak GPS bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Kemena dalam PRU Dun Sarawak lepas akan memastikan kesinambungan pembangunan di kawasan itu. Calon menang kerusi Dun Kemena Datuk Seri Dr. Steven Rundi Uto menjelaskan terdapat banyak perancangan pembangunan melibatkan rumah panjang dan kampung di kawasan itu.
Sehubungan itu, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom menjelaskan Ketua Kampung dan Tuai Rumah Panjang berperanan penting untuk bekerjasama dalam menerangkan inisiatif yang telah digariskan dalam manifesto GPS untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dari semasa ke semasa. Beliau memberitahu demikian pada Majlis Makan Malam Jentera Pilihan Raya DUN N69 Kemenang semalam di Bintulu. Sementara itu, Datuk Hamzah Brahim yang baru memenangi kerusi DUN setakat melahirkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada semua pengundi atas kepercayaan yang diberikan semasa PRU DUN Sarawak ke-12 yang berakhir Sabtu lepas. Dalam satu hantaran di laman media sosialnya, beliau menyatakan tanpa sokongan padu daripada pengundi tidak akan memungkinkan kemenangannya sehingga berjaya memperoleh majoriti 5,807 undi selepas meraih 7,854 undi. Ujarnya lagi dengan kemenangan itu akan memastikan kesinambungan kepada pembangunan berterusan kerajaan gabungan Parti Sarawak GPS di kawasan itu. Sambutan perayaan Christmas kali ini nyata berbeza dan memberi kelegaan kepada beberapa sektor termasuk pengangkutan. Pengusaha bas kini menarik nafas lega dengan penurunan kes COVID-19 di negeri ini yang sedikit sebanyak membolehkan pihaknya beroperasi seperti biasa. Bukan, ini satu hari kucing baru 4 trek, 4 trek, 3 trek ni macam. Oh, satu bas itu dapat bawa dalam 30 orang lah. Ya, 30 orang. Jadi tahun ni okey lah bisnes bang. Ya, ya. Okey. Ini saja. Tam Mong Chiu yang ditemui pemberita berkata beliau percaya dengan arahan wajib vaksin adalah langkah yang terbaik dibuat kerajaan ke arah mengekang penularan pandemik COVID-19. Sementara itu, beberapa orang awam yang ditemui nyata gembira selepas hampir 2 tahun terkurung sekaligus sambutan Hari Natal ini pasti berbeza. So happy lah sebab first time kan dah 1 tahun, 2 tahun tak ada Christmas, so ini first time Christmas, so happy, so happy. Sebab lama dah kan kita menyambut Christmas, jadi bila ada peluang tu kita gunakan dengan sebaik mungkin lah, tapi dengan ikut SOP gitu. Rasa jangan saya dah cuma rasa rindu je dengan Sidak ya. Rindu Sidak ya, lama saya jumpa. Tinjauan kru RTM di sekitar Bandaraya Kuching termasuk lapangan terbang antarabangsa Kuching dan terminal bas Kuching mendapati keadaan kembali sesak namun tetap mengutamakan prosedur operasi standard. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Bintulu kini bersiap siaga sepenuhnya bagi menghadapi musim monsun Timur Laut yang berlaku pada November hingga Mac setiap tahun. Pemangku pengarah Zon Maritim Bintulu, Komander Maritim Effendi Muhammad Fadil memberitahu pihaknya juga giat mendidik masyarakat dengan taklimat keselamatan di laut, demonstrasi menyelamat serta penerangan mengenai tata cara pemakaian jaket keselamatan yang betul. Komander Maritim Effendi berkata demikian dalam sesi sembang teh tarik bersama Petronas Carigali Sendirian Berhad dan komuniti Maritim Bintulu di Kampung Warisan Jepak. Maritim Malaysia turut mengalu-alukan maklumat serta aduan daripada seluruh komuniti maritim untuk melaporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan atau kemalangan di laut terus ke talian MERS 999 ataupun Pusat Operasi Maritim Zon Maritim Bintulu 086 314 254 ataupun Pusat Operasi Maritim Negeri Sarawak 082 432 544. Baiklah, dengan itu sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan Nurul. Terima kasih Vanessa atas perkembangan itu. Pelbagai kempen digerakkan untuk membantu mereka yang sedang berdepan musibah banjir. Turut tidak ketinggalan Kelantan FM. Laporan lanjut bersama Fikri Zaib di Wakaf Jaya, Kota Baru.
Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkos Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jika pada tengah hari tadi kita bersama Yadim untuk mengetahui perancangan yang mereka buat untuk misi bantuan kemanusiaan untuk ke negeri Pahang, kali ini kita bersama Kelantan FM pula, antara stesen negeri yang terkehadapan untuk membantu mereka yang memerlukan. Dan saya ditemani oleh penyelaras program sumbangan bencana banjir ke negeri Pahang, Encik Nizam Abdul Salam, yang juga merupakan Timbalan Pengarah Penyerahan Negeri Kelantan. Jadi Encik Nizam, mungkin boleh ceritakan sikitlah bantuan-bantuan yang akan kita berikan dan bila kaedah macam mana? Terima kasih kepada Saudara Fikri. Okey, sebenarnya Kelantan FM cuba menzahirkan rasa kecanaan kami kepada mangsa banjir di negeri Pahang. Di samping itu juga usaha kecil kami ini sebenarnya untuk menggalakkan pendengar-pendengar Kelantan FM, khususnya rakyat Kelantan amnya, untuk datang memberi sumbangan, dan kita akan cuba sampaikan sumbangan yang anda semua berikan kepada PPS di negeri Pahang lah. Jadi kaedah dari segi kaedah pengumpulan sumbangan ataupun sebagainya macam mana? Kelantan FM setakat ini kami tidak menerima dana berbentuk kewangan lah daripada pihak penyumbang. Kami hanya menerima barang-barang keperluan seperti mana yang telah dinyatakan oleh PPS di negeri Pahang. Jadi untuk kaedah sumbangan barang, pendengar ataupun rakyat negeri Kelantan boleh datang ke Dewan Terbuka Kelantan FM, letak barang-barang yang untuk disumbangkan, dan kita akan membawa barang-barang tersebut pada hari Ahad ini terus ke PPS yang terlibat, ya. Okey, jadi mungkin cara nak meruar-ruarkan tu dah diwar-warkan melalui hebahan ke macam mana? Buat masa ini kita telah membuat hebahan di pelbagai medium siaran Kelantan FM lah, melalui media sosial kami, iaitu di Twitter, di Facebook dan juga di Instagram, melalui siaran radio dan juga melalui hebahan berita TV. Terima kasih Encik Nizam kerana sudi bersama Berita ATM pada petang ini. Jadi saya fikir itu sahaja dulu perkongsian yang dapat saya berikan langsung dari Kota Baru. Kembali kepada rakan menyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Fikri atas perkembangan itu. Mayat nelayan warga Thailand yang terjatuh dari bot di jeti Kompleks Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Dungun Terengganu petang semalam ditemukan pagi tadi. Mayat Toleh Jome ditemukan pasukan penyelam di air Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kira-kira pukul 10.15 pagi pada jarak 5 meter dari tempat mangsa terjatuh. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Baharudin Abdullah berkata, operasi mencari dan menyelamat membabitkan kekuatan seramai 51 orang anggota pelbagai agensi. Kita akan buat maklumatlah kepada nama untuk Interpol untuk pengesahan warga negara dan juga pihak kedutaan Thailand. Mayat dihantar ke unit forensik Hospital Dungun HD untuk tindakan lanjut. Dalam kejadian petang semalam, mangsa yang sedang berehat di bahagian belakang bot dikatakan diserang sawan sebelum terjatuh ke dalam sungai berkenaan. Prihatin dengan nasib seribuan penduduk terjejas banjir di Pahang, lebih 1,000 sukarelawan dari Khidmat Malaysia Negeri Terengganu mula digerakkan bagi menghulur bantuan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia Sukan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Negeri, Wan Sukairi Wan Abdullah berkata, kesemua sukarelawan akan berkhidmat selama 3 hari bermula hari ini. Menurut Wan Sukairi, sukarelawan berkenaan akan membantu penduduk terjejas di daerah Kuantan dan Temerloh. Selain membantu penduduk membersihkan kediaman, pihaknya turut membawa sumbangan bekalan makanan dan air bersih. Yang pertamanya, seperti yang saya sebut, dapur rakyat, kita akan membekalkan makanan, dan kemudian yang keduanya, misi pembersihan. Untuk misi pembersihan ini, kita akan buat satu grup dalam 5 ke 6 orang, dan untuk satu kawasan kita mensasarkan sebanyak
25 ke 30 kumpulan ataupun grup. Beliau berkata demikian selepas pelepasan bantuan kemanusiaan banjir di Pahang di Kuala Terengganu. Laporan itu mengakhiri berita wilayah edisi 23 Disember 2021. Keluarga Malaysia terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam hormat dan Assalamualaikum.